Kita sambung pengajian kita pada minggu ini dengan ayat yang ke berapa? Ke-13 belum habis kan? Baru separuh aja kita bincangkan mengenai ayat 13. Okey, ayat 1 sampai 10 dah hafal? Tiap-tiap minggu saya katanya. Okey. Tak apa, pelan-pelan mana tahu kan? Okey, so insyaAllah ayat ke-13 mari kita buka buku. Page berapa ni? Okey, jadi ayat 13 kita dah bincangkan pada minggu yang lepas betapa kenapa Allah kisahkan, kira Allah yang ayat 9, 10, 11, 12 tu merupakan lebih kurang sinopsis kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi apa yang perlu kita tahu mengenai Ashabul Kahfi sebenarnya dah terangkup dah dalam 9, 10, 11, 12, 4 ayat itu tadi. Okey, itu yang perlu kita tahu kerana itu sudah cukup untuk membuktikan kekuasaan Allah. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahawasanya hari kebangkitan itu pasti dan sebagainya. Okey, tetapi Allah tahu fitrah manusia itu pasti mahukan bila kita dengar cerita yang menarik, yang menakjubkan ni, mesti kita nak tahu kan? Mesti kita nak tahu dengan lebih lanjut. Maka Allah mulakan ayat yang seterusnya, ayat 13 dengan nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haq. Kenapa? Kerana Allah cakap, nak aku ceritakan kepada kamu wahai Muhammad dengan keadaan ataupun dengan cerita yang sebenar-benar-benarnya. Kenapa? Kerana sebelum turunnya ayat Al-Quran ini, kisah Ashabul Kahfi ni kira dah terkenal ataupun dah ada rumus yang dah ada rumus Melayu apa? Rumus? Gosip, boleh lah gosip Dah gosip-gosip lah kira berkenaan dengan cerita Ashabul Kahfi ni. Tapi banyak sangat versi. Ada macam-macam version lah. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Lalu Allah mulakan sebelum Allah kisahkan kisah Ashabul Kahfi ini secara terperinci. Allah mulakan dengan bagi tahu kepada kita, bagi tahu kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada kita bahawa ini adalah versi yang paling original. Versi yang paling betul. Ini bukan fake punya, ini yang paling betul sekali. Okey. Lalu Allah mulakan dengan perkenalkan siapa Ashabul Kahfi ini. Mereka ini adalah innahum fityah. Mereka ini adalah pemuda. Sekali lagi Allah tekankan mereka ini adalah pemuda. Kita dah bincangkan kenapa Allah gunakan perkataan fityah dan bukan syabab. Kerana fityah ini dia lebih daripada syabab. Syabab ini bermaksud pemuda juga. Dalam surah bahasa Arab, syabab tu perkataan Arab lah. Bermaksud pemuda. Tetapi pemuda secara general. Manakala fityah ini pula, apa maksudnya? Pemuda yang dapat berfikir secara matang. Pemuda yang kehidupannya dah bukan lagi nak enjoy dan sebagainya. Pemuda yang ada misi dan visi dalam kehidupan mereka. Okey, siapa pemuda-pemuda ini? Yang pertama adalah amanu bi rabbihim, yang beriman pada Tuhan mereka. Kalau kita cakap kita ni beriman, betul tak kita beriman? Betul tak? Tapi kita punya keimanan ni dalam keadaan yang senang atau dalam keadaan yang susah? Pening nak jawab, senang lah, macam senang tapi macam susah lah juga kadang-kadang tu kan. Okeylah, dalam keadaan kita dekat setengah-setengah, dalam keadaan kita di Singapura ni, senang tak kita nak cakap kita ni beriman kepada Allah? Senanglah, kalau tak wujudlah masjid ni kan. Okey, tak boleh pula saya duduk kat sini kongsi-kongsi ilmu juga kan. So mana dalam keadaan kita, dalam konteks kita di Singapura ni, senang untuk kita mengaku saya beriman kepada Allah. Tetapi dalam konteks saya ini berbeza muslimah sekalian, berbeza. Kerana mereka ini bukanlah hidup di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Malah mereka hidup dalam keadaan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak tahu Allah itu siapa, yang mengaku raja sebagai Tuhan dan sebagainya. Dan apabila mereka ini mengaku mereka beriman kepada Allah, maka hanya ketakutan yang akan menyeliputi kehidupan mereka. Maknanya bila mereka kata mereka ini beriman kepada Allah, dia bukan semata-mata beriman
begitu sahaja macam kita waktu sekarang ni dalam keadaan Singapura, senang nak solat, senang nak beribadah, senang nak lakukan kewajipan kita sebagai orang Islam. Tetapi tidak bagi mereka. Mereka harus memikirkan cara-cara bagaimana untuk aku terus beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama dapat menyelamatkan nyawa mereka. Jadi Allah kenalkan mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Okey, apabila mereka umumkan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilanglah segala nikmat dunia yang mereka dapat waktu ketika itu. Saya beriman, lepas kelas boleh beli makan kat bawah, kan, balik nanti boleh fikir lagi. Saya besok nak pergi holiday, masih boleh nak enjoy apa nikmat dunia yang ada ni. Tetapi mereka tak, mereka dah fikirkan macam mana ni, apa nak buat ni. Okey, lepas tu Allah tambah apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka Allah tambahkan, zidna ni maksudnya kami tambahkan. Zid, kami tambahkan, na, kami, hum, mereka. Wa zidnahum, dan kami tambahkan ke atas mereka huda. Huda tu apa? Petunjuk. Okey, huda tu petunjuk. Okey, kerana apa? Kerana mereka ini sungguh-sungguh dalam keimanan mereka kepada Allah, kerana mereka ini sungguh-sungguh dalam mempertahankan agama mereka di sisi Allah, maka Allah katakan kepada mereka, Allah akan memberikan mereka hidayah, memberikan mereka petunjuk. Melalui apa? Itulah yang Allah ilhamkan kepada mereka untuk melarikan diri. Dan Allah jugalah yang ilhamkan kepada mereka jalan menuju ke arah gua tersebut. Betul tak? Kalau Allah tak bagi ilham, boleh sahaja mereka bersembunyi di mana-mana yang mungkin tidak selamat. Tetapi kerana keutuhan keimanan mereka terhadap Allah, maka Allah ilhamkan kepada mereka mana nak jalan, mana nak sembunyi, apa yang perlu mereka lakukan. Jadi kalau dekat sini pengajaran yang kita boleh ambil apa tahu? Segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, apabila kita meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah betapa susah mana pun kehidupan kita, segala idea-idea yang datang, okey, sekarang ni aku susah apa nak buat tiba-tiba macam, buat ni bagus Itu siapa yang kasih tu? Allah. Okey, segala ilham dan idea yang baik yang datang kepada kita adalah siapa yang kasih? Allah SWT. Tetapi jangan terpedaya dengan mainan syaitan. Tak semestinya semua datang daripada Allah. Itulah namanya manusia ada pilihan. Itulah beza manusia dengan haiwan. Itulah bezanya manusia dengan hatta malaikat sekalipun. Okey, perbezaan manusia ni adalah makhluk yang paling cantik, makhluk yang paling perfect yang Allah jadikan kerana manusia ini punya pilihan. Pilihan sama ada nak jalani hidup secara baik, secara elok ataupun yang tidak elok. Jadi alamak, kayak gitu macam mana nak tahu ni Zah? Datang ilham tu baik ke tak baik? Itu nak kena tahulah. Kalau kita lakukan datang ilham, kira mana nak buat apa? Contoh kita kena kita kena marah atau kita dihina. Datanglah ilham, kau jangan, dia ada hina kau, jatuh maruah kau. Kau hina dia balik. Kau cari dia punya sejarah. Mesti ada yang buruk. Kau keluar, kau buka aib dia. Itu jangan katakan itu ilham dari Allah pula. Tak ada, ini Allah yang ilhamkan kepada saya ni. Saya tak mampu untuk berfikir sedemikian. Tak ada maknanya. Okey, kalau kita tahu kan, kita dah dewasa, alhamdulillah, kita dah belajar, kita dah mampu untuk datang ke masjid untuk menerima ilmu. Dan saya percaya ini bukanlah pertama kali kita datang untuk belajar, betul tak? Dah berkali-kali dah. Walaupun mungkin tak selalu, tetapi nak ceritanya, kita tahu bezakan yang hak dan yang batil. Kita tahu bezakan yang mana baik, yang mana tidak baik. Cuma kadang-kadang emosi itu akan mengganggu. Okey? Jadi itulah saya rasa saya dah baca dah dalam buku yang ayat yang 13 ni. Okey, so itulah Allah mulakan kisah dengan ceritakan kepada kita siapa sebenarnya Ashabul Kahfi ini. Okey, lalu Allah masuk kepada ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa rabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian, idh qamu, semasa mereka bangun. Bangun itu untuk apa? Menegaskan tauhid. Tauhid ini menegaskan keesaan kepada Allah SWT. Faqalu, lalu mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilahan, kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Laqad qulna idzan syatata, laqad qulna idzan, dan jika kami menyembah yang lainnya bermakna kami memperkatakan dan mengakui syatatan. Syatatannya apa? Sesuatu yang jauh dari kebenaran. Okey, mari kita zoom in satu-satu. So ayat ini ada terbahagi kepada dua kategori. Okey, saya bacakan dahulu dalam buku Dr. Zahzan ini apa katanya mengenai ayat 14 ini. Kemudian Allah page 52, okey, peringkat yang terakhir sekali. Kemudian Allah memperkuatkan hati ashab Al-Kahfi dengan sifat sabar serta menetapkan hati mereka pada jalan Allah dengan keimanan yang sempurna sehingga mereka dapat bersabar walaupun dipulaukan oleh kaum mereka sendiri. Mereka berpisah daripada kehidupan selesa mereka kerana ingin mempertahankan keimanan mereka. Okay, sebentar kita pula nak buka buku. Buku ni tak nak diam tak. Okey. So lalu ayat ini terbagi kepada dua. Yang pertama sekali adalah ayatnya panjang tak tadi? Panjang kan? Okey, yang pertama ini adalah Allah nak tunjukkan apa yang Allah lakukan terhadap mereka. So Allah nak ceritakan mereka ini pemuda yang beriman dan pemuda yang dan Allah tambahkan kepada mereka petunjuk-petunjuk yang Allah boleh kasih. Lalu Allah mulakan ayat seterusnya, wa rabatna ala qulubihim. Ini part 1. Dia ada dua part saja. Part 1, wa rabatna ala qulubihim. Ini apa yang Allah lakukan. Okey, ini apa yang Allah lakukan, apa yang Allah buat. Wa rabatna. Rabata ni daripada root word rabata. Apa maksudnya? Mengikat. Allah rabata ni mengikat. Okey, dan ikatan ini kalau kita gunakan word rabata, ikatan ini adalah ikatan yang sangat kuat dan susah untuk terlerai. Kita kalau ikat kerusi, ikat kasut, kita pakai kasut kan, dia ikat anak-anak pergi sekolah pakai kasut ikat. Boleh terbuka tak dengan senangnya? Boleh. So maknanya itu bukan rabata. Sebab dia boleh terbuka. Tapi kalau kita pergi tengok cara ikatan ni ada banyak betul lah. Tapi kalau kita tengok yang paling kukuh, ikatan apa? Kalau ikatan contoh macam orang-orang yang nak pergi hutan lah, camping-camping kan ada jenis-jenis ikatan yang cara-cara ikatan yang confirm takkan terlerai. Pernah nampak tak? Dia adalah cara-cara saya pun tak pernah pastikan caranya. Tapi begitu kukuh ikatan. Sampai boleh menampung orang yang berat. Kalau tahu tak flying fox? Tahu flying fox apa? Kan kalau cuba bayangkan kalau ikatan dia tu boleh terlerai. Tak ada orang nak naik. Kan? So maknanya itu ikatan yang sangat kuat. So dalam ayat ini Allah cakap Allah ikat apa? Allah ikat ke atas mereka ini hati-hati mereka. Qulubihim, hati-hati mereka. Okey, apa yang saya nak bawakan sekarang sini, hati ni pun ada perkataan Arab yang lain. Okey, yang dalam ayat ini Allah gunakan perkataan qalbun. Okey, yang sebelah sana qalbun, yang sebelah sini fuadun. Okey, qalb dengan fuad kita ambil bukan Fuad Rahman tak ada kena-mengena dalam kisah ni Okey, qalb dengan fuad. Okey, qalb ini apa bezanya, apa perbezaannya? Kenapa Allah gunakan perkataan qalb atau qulubihim dalam ayat ini? Kerana nanti kita tengoklah mereka ini dalam keadaan yang apa. Okey, so qalb ini bermaksud maksud hati ini boleh berubah-ubah tak? Boleh, hati ini boleh berubah-ubah. Sekejap sedih, sekejap gembira. Lagi-lagi kita wanita ni kan, seminit gembira, kejap lagi boleh nangis, mencurah-curah air mata. Kejap lagi marah pula. Kejap lagi sedih balik. Maknanya hati ini adalah perasaan yang boleh diubah-ubah. Okey, itu adalah perkara yang normal. Okey, perkara yang normal.
Okey, so qalb ini membicarakan mengenai hati yang boleh berubah, tetapi dia masih dalam posisi yang dia kira macam tidak akan menyebabkan kita rasa berlebihan. Okey, masih dalam keadaan yang calm, masih dalam keadaan tenang. Tetapi berbeza dengan fuad. Fuad ini membawa maksud hati yang sentiasa berkecamuk. Orang kata overwhelming. Kadang-kadang kalau kita rasa macam terlampau banyak benda yang berlaku dalam kehidupan, kita kadang-kadang akan rasa tahu physically yang hati dia macam duk. Betul tak? Kita akan sentiasa rasa sampai sakit dada. Sebab terlampau overwhelmed dengan perkara-perkara di sekeliling kita. Terlampau overwhelmed? Terlampau rasa macam, tahu tak overwhelming apa? Apa overwhelming? Lupa pula saya nak search. Kira overwhelming ni kira macam berkubar-kubar boleh lah. Terlampau berkubar-kubar kerana keadaan di sekeliling kita. Terlampau banyak. Lepas satu-satu. Kata pepatah Melayu, bagaikan jatuh. Salah. Apa? Bagai jatuh di timpa tangga, betul? Betul lah. Bagaikan jatuh di timpa tangga. Lepas satu-satu, lepas tu ada lagi. Ada banyak lah peribahasa kan. Tak perlu, saya tak ingat dah. Okay? So maknanya hati yang berkecamuk, hati yang dipenuhi dengan ketakutan. Hati ni berkecamuk boleh disebabkan ketakutan, boleh disebabkan kemarahan, ataupun boleh disebabkan terlampau cinta kepada seseorang. Dan apabila cinta itu dikhianati, maknanya dia dalam keadaan fuad. Dia bukan dalam hati dia tu dalam keadaan fuad, bukan qalb tapi fuad. Okey. Tetapi mereka ini kita tahukan fitiah ini, mereka ini adalah golongan fitiah, golongan pemuda-pemuda yang dapat berfikir secara matang, dan mereka ini adalah golongan pemuda-pemuda yang boleh berfikir secara rasional. Jadi ketika apa, nanti lepas ayat ni kita tahu ketika apa. Okey, so Allah satukan. Ikat ni bukan makna ikat dengan kuat saja, tetapi Allah satukan hati-hati mereka ini. Untuk apa Allah ikat hati mereka ni? Untuk berhadapan dengan raja yang zalim ini. Okey, memberikan mereka kekuatan dalam menegakkan kebenaran. Okey, kerana iman di dalam hati itu hanya Allah yang berkuasa untuk kita tentukan. Kita akan elaborate selebihnya dalam part 2 of this ayat. Okey, so part 1 ayat ni panjang, tapi Allah lakukan. Allah mulakan dengan warabatna ala qulubihim. Allah ikat, Allah satukan hati-hati mereka. Lalu part yang kedua Allah cakap apa? Allah cakap iz qamu. Okey, Allah ikat hati-hati mereka ni. Iz ni bermaksud apabila ataupun semasa. Okey, dan iz ni dikatakan penggunaan bahasa Arab, penggunaan iz ni adalah benda ni akan berlaku serentak. Apa yang serentak? Warabatna ala qulubihim dengan qamu. Dia dipisahkan dengan perkataan iz. Okey, so warabatna ala qulubihim dengan qamu ini berlaku serentak. So semasa mereka bangun, semasa mereka diri ataupun bangun ataupun beranikan diri mereka untuk menegakkan keimanan terhadap Allah, ketika itulah Allah rabatna ala qulubihim. Ketika itulah Allah ikat hati-hati mereka ini. Okey? Kerana mereka ini hidup dalam keadaan ataupun kerajaan yang mana Tuhan mereka adalah raja. Okey, dan ketika itu dia bukan macam sekarang. Apa yang presiden sembah kita kena sembah, tidak. Okey, apa yang raja sembah kita kena sembah, tidak. Tapi mereka dalam keadaan mereka ini, Tuhan apa yang Tuhan mereka sembah, itulah yang wajib bagi mereka sembah. Dan kalau dikatakan raja itu adalah Tuhan mereka, wajib bagi mereka untuk mengatakan raja itu adalah Tuhan mereka. Kalau tidak, mereka ini dikirakan sebagai pengkhianat negara, pengkhianat kerajaan. Kerana kira macam langgar cakap raja gitulah. Dan kita tahu kan, kalau kita berada di dalam satu kerajaan dan kita melanggar tata susila ataupun undang-undang negara tersebut, kita akan dikirakan sebagai pengkhianat. Sama juga ada kat Singapura pun. Ada certain benda yang kita tak boleh. Bolehkah kita serang kerajaan? Tak boleh. Bila kita lakukan demikian, maka kita akan jadi the wanted person. Mana-manalah pergi. Larilah pergi negara mana pun, kita tetap akan jadi the most wanted person. Sama juga ini yang berlaku pada mereka. Okey,
Jadi mereka ini di kalangan jadi mereka ni kan, raja ni adalah Tuhan mereka. Dan nanti setiap mungkin setiap Ahad ke, tak tahulah, saya tak tahulah setiap Ahad ke setiap Sabtu ke, mereka akan ada di kind of macam pesta di mana mereka mengabdikan Tuhan, mengabdikan raja. Adalah kalau namanya pesta mestilah ada minum-minum dan sebagainya. Jadi mereka ini, macam mana Ashabul Kahfi ini boleh berkumpul antara satu sama lain ataupun mengenali antara satu sama lain? Kerana ketika pesta itu berlaku, mereka ini secara fitrahnya mereka tidak sukakan itu. Mereka tidak suka untuk mengaku raja itu Tuhan mereka. Mereka tidak suka perkara-perkara yang berlaku di hadapan mata mereka. Jadi apa yang mereka lakukan ketika pesta itu berlaku? Mereka cari duduk on corner gitu. Kan kadang-kadang kita tengok kalau pergi majlis-majlis kenduri, mereka kahwin kan, tak payah cerita orang lain lah, cerita kita je. Nanti tiba-tiba duduk one corner, diam je. Lagi-lagi bapak-bapak kan kalau pergi majlis kan, maknya sibuk betul, nak buat apa lagi, abang masih dia tolong kat ni. Bapak duduk one corner. Kan kena cari duduk one corner. So maknanya sebab apa? Sebab dia macam tak ada keinginan untuk bercampur dengan orang, untuk bersukaria dengan orang-orang yang dekat situ. Okey, jadi Ashabul Kahfi begitu. Mereka duduk one corner senang kata. Okey, tapi mereka duduk one corner, orang nampaklah kan siapa-siapa juga yang duduk one corner ni. Tetapi mereka diam. Sebab manalah kita tahu kan orang yang duduk one corner tu sama ada dia sebenarnya dia memang enjoy, dia memang ngam dengan orang-orang yang dekat dalam rumah tu. Tapi macam mungkin hari tu je yang dia tengah mungkin tak apa-apa nasihat sebab tu duduk one corner. Boleh jadi gitu. Okey, so bila Ashabul Kahfi ini, bila mereka duduk one corner ni, diorang macam tengok one another, tapi mulut mereka diam. Tidak berkata-kata. Sampailah Allah gerakkan hati mereka. Itulah tadi kan warabatna ala qulubihim. Allah gerakkan hati mereka ini untuk apa? Untuk bercakap. Okey, bercakap. Lalu salah seorang dari mereka tanyalah, kira macam lebih kurang macam tanyalah, asal kau tak join? Macam katalah. Asal kau tak join? So, mungkin salah satu dari mereka jawablah kan, saya tak apa, dia tak suka dan dia kata ini bukan Tuhan dia adalah Allah yang Maha Satu dan sebagainya. Lalu bila dah start, dah mereka akan berkumpul sesama mereka, lalu mereka buat keputusan untuk tidak lagi hadir pada pesta tersebut. Kira dah bukan seorang apa? Kira dah ada ramai kan. So macam adalah keberanian sedikit. Jadi mereka ini kira dah tak datang pesta. So bila tak datang, orang perasan tak? Perasan. Mesti perasan dia. Lalu raja ini memanggil mereka untuk menghadap raja. Okey, mereka ini dipanggil untuk menghadap raja. So apabila mereka menghadap raja, kira bukan mereka sahajalah. Ada ramai orang. Macam mana kita tahu ramai orang? Allah buktikan juga dalam ayat ini. Okey? Itulah yang dikatakan warabatna ala qulubihim. Kita ni kan, contohlah kita dekat kerja, atau sekarang kita kan ada, kalau tengok orang-orang bekerja ni, dia kira ada union yang atau sesuatu nak berontak kerana mungkin tak dilayani secara adil di tempat kerja. Sampai masa, saya ada 10 orang. 10 orang, apa jadi kita kena bantah, kita kena berontak. Sampai masa, nak face off dengan kita punya bos lah, contoh. Nak face off dengan bos, boleh apa-apa boleh jadi, betul tak? Kita macam mana berontak pun, kita ni kerja. Kita perlukan duit untuk kita tampung kehidupan. Lagi-lagi kalau kita ini adalah yang membawa wang ke dalam rumah. So macam mana kita nak kena kerja? Selama sebulan, yes, berontak sampai masa boleh jadi tak antara 10 tu mungkin seorang ataupun 2 orang yang tak apalah, nanti aku kena bawa kerja pula, dah susah nak cari kerja. Boleh jadi tak? Boleh. Apatah lagi mereka ini, Ashabul Kahfi ini, mereka ini dipanggil untuk menghadap raja. Dan raja ini terkenal dengan kezaliman mereka. Dan boleh jadi mereka ini boleh dibunuh saat itu juga apabila mereka tidak mengaku raja itu sebagai Tuhan. Sebab itu Allah bantu mereka. Tadi kan amanu bi rabbihim wazidnahum huda.
Allah beri petunjuk. Salah satu petunjuk apa? Wa rabatna ala qulubihim idz qamu. Allah kami mengikat hati-hati mereka ini ketika mereka bangun. Jadi maknanya hati-hati mereka ini tetap bersatu, tetap teguh untuk tidak patah balik. Untuk terus mengaku keimanan mereka terhadap Allah. Okey? Nanti izqamu. Dan apabila mereka bangun ini apa mereka katakan? Mereka kenalkan siapa Tuhan mereka dahulu. Faqalu, lalu mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami ni siapa? Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir samawat sini, langit, wal ardh, dan bumi. Nak tunjukkan siapa Allah ni, apa kekuasaan Allah ni. Apabila kita katakan Tuhan kami ni Tuhan yang mentadbir langit dan bumi, ini je sebenarnya dah luar dah kira dia punya kuasa Allah dah terlampau miracle dah terlampau ajaib dah. Bolehkah kita seorang manusia ini buat langit je itu, tergantung tanpa apa-apa tadi? Saya nak letak remote macam ini, selepas tangan remote jatuh lah. Tak boleh, kita takkan mampu. Okey, kalau dalam video mungkin boleh lah. Saya letak trik, ada kamera trik kan. Nampak, so boleh buat remote terbang. Okey. Tapi tak boleh. Itu kita kalau cakap Allah dia mentadbir langit dengan bumi. Kalau kita kaji langit, beyond the langit, selebihnya apa yang ada dekat langit dah wow Ustaz. Kita nak kaji sedalam-dalam bumi ni pun dah macam-macam dah. Okey? Jadi mereka kenalkan, mereka mulakan ucapan mereka dengan, dia tak terus cakap kau bukan Tuhan aku, tidak. Tapi mereka kenalkan siapa Tuhan mereka ini dahulu. Alright. Jadi siapa mereka ini, saya tak situlah. Mereka ni tak mengenal antara satu sama lain. Dan yang lagi saya rasa macam mereka ini terdiri daripada golongan orang-orang yang berada. Mereka ini bukanlah orang-orang yang miskin. Mereka berada dalam golongan orang-orang yang berada. Tetapi betapa mereka memilih keimanan daripada harta-harta mereka ini memang sangat Masya Allah. Kerana mereka tinggalkan segala-galanya demi keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diorang dah cakap, apa mereka dah katakan? Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Lalu mereka katakan lan nad'uwa min dunihi ilahan. Lan nad'uwa ni tidak akan terima, tidak akan mengaku. Okey, tidak akan terima, tidak akan mengaku. Min dunihi, ingat tak? Daripada awal ayat kita dah jumpa, saya rasa ini kali ketiga kita berjumpa perkataan min dunihi. Ingat tak? Ingat tak? Yang pertama, min dunihi yang berkenaan dengan perang dahsyat, perang yang paling dahsyat yang akan berlaku. Apakah itu? Saya dah bagi hint dah ni. Apa tu? Yang pertama sekali, ba'san syadidan. Apa tu? Apa perang dahsyat yang Allah katakan ni? Tak ingat juga. Kedatangan siapa? Kedatangan Dajjal adalah perkara yang Allah dah bagi warning dekat awal-awal ayat ini. Dekat ayat yang kedua. Allah bagi warning kedatangan Dajjal ini adalah yang paling dahsyat di sisi Allah. Kali yang kedua Allah sebut min dunihi ini adalah di mana Ashabul Kahfi ini berdoa. Berdoa minta apa di sisi Allah? Check. Minta rahmat. Kerana mereka ini dalam ketakutan kan. Itu berlaku dalam sinopsis lah. Mereka ini berada dalam ketakutan. Mereka tak tahu nak buat apa. Mereka tak tahu keputusan mereka ini betul atau tidak. Lalu mereka minta kepada Allah rahmat yang paling besar di sisi Allah. Okey, kerana mereka tidak akan mampu untuk lakukan ini tanpa pertolongan daripada Allah. Lalu dalam ayat ini mereka gunakan sekali lagi perkataan min duni. Dan ini semua ini adalah kata-kata Ashabul Kahfi yang Allah rekod dalam Quran. Okey? Mula dengan Rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'a min dunihi ilahan. Tidak akan terima lan nad'a ni maksudnya apa? Kita tak akan sesekali terima, tidak akan sesekali mengaku min dunihi selain daripada ilahan. Okey, ilah. Okey, dia tak guna perkataan Allah, dia guna perkataan ilah. Dan ilah ini adalah secara general bermaksud Tuhan. Tetapi bukan hanya Tuhan, tetapi Tuhan yang layak disembah dan layak diagungkan.
Okey, layak disembah dan layak diagungkan. Dan kalau menurut kita, menurut agama Islam, Tuhan yang hanya layak disembah, ilahan yang satu-satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu zikir kita ucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan, la, tiada ilaha Tuhan illa selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Okey, tapi kalau zaman-zaman raja, kalau kita patah balik dekat sejarah Firaun yang mengaku diri dia Tuhan, betul? Kan mereka ini ada Firaun dia mengaku diri dia Tuhan. Mungkin ada Firaun, ada banyak Firaun lah, Firaun-Firaun yang lain. So, raja-raja yang mengaku diri mereka Tuhan ini adalah seolah-olah dia bukan mengaku diri dia Tuhan tau. Tapi mereka ini adalah perantaraan. Kira macam mereka ini, diorang ni Tuhan, so diorang sembah siapa? Diorang sembah matahari. Jadi sesama mereka takkan sembah one another. Firaun A dengan Firaun B, takkan Firaun A sembah Firaun B. Jatuhlah credibility kan. Tetapi mereka menyembah kepada matahari. Sebab itu yang keagungan yang mereka boleh nampak kan. Dan ini juga dikisahkan waktu ketika ingat tak sejarah Nabi Ibrahim waktu dia kecil dia tengah mencari Tuhan. Nampak matahari, dia ingatkan itu Tuhan. Tetapi matahari terbenam dan Allah tidak mungkin akan hilang. Itu secara logik dah boleh fikir dah. Mudah tu Nabi Ibrahim waktu kecil dah gitu. Okey. Jadi mereka, dan ketika mereka katakan ini, mereka umumkan secara terang-terangan tau. Mereka umumkan secara terang-terangan di khalayak ramai. Dan ketika itu bukan hanya orang kata orang luar je, ahli keluarga mereka, orang tua mereka semua berada di dalam golongan khalayak ramai itu. Dan apabila mereka dibawa kepada sedang kata macam perbicaraan lah, kalau kita pergi mahkamah kan, kita yang kena duduk dalam kandang tu kan, kandang mahkamah tu, bukan kandang lembu, kandang kambing lah, kandang dalam mahkamah tu, mesti akan rasa gemetar, semua mata tertumpu kepada kita. Kita nak kena fikir sebaik-baik apa yang kita nak katakan. Saya tak ada pengalaman lah, ini saya tengok dalam drama kan. Kan nak kena fikir betul-betul ni. Sebab semua mata, saya boleh bayangkan kalau saya berada dalam kandang mahkamah tu, sedang kalau selalunya kalau orang dalam tu sama ada dia jadi witness ataupun dia dituduh. So bayangkan kita ni dituduh, diri dalam tu nak pertahankan kita punya kebenaran. Gementar, bila kita gementar, boleh jadi tak kita salah sebut? Boleh nak sebut A atau sebut Z? Jauh pergi. Boleh tak? Boleh. Okey? Tapi tidak. Tadi kan Allah dah gunakan perkataan warabatna ala qulubihim. Allah nak ikat hati mereka. Bila Allah ikat hati mereka ini dan Allah gunakan perkataan qulub tu, qalb tu, sebab apa? Sebab Allah datangkan dalam hati mereka ini ketenangan. Ketenangan untuk menempuh apa yang mereka sedang tempuh ini. Lalu dengan yakin yang mereka katakan lan nad'u min dunihi ilahan. Okey, sekali-kali mereka tidak akan terima. Dan menariknya dia sambung lagi, Ashabul Kahfi ni sambung lagi, laqad qulna, dan jika kami mengatakan sedemikian, katakan apa? Katakan yang Tuhan selain Allah ni idzan syatatan. Syatatan ni bermaksud macam tak masuk akal lah. Tak masuk akal, merepek, mengarut macam itulah. Bahasa kita mengarut lah. Okey, so cuba kalau saya kata saya boleh terbang. Kau percaya tak? Percayalah, saya dah jauh berapa minggu ni. Percaya tak? Tak percaya, susah merepek saya. Kan beraban dia cakap. Kan? Mengarut, tak masuk akal. Okey, tak masuk akal. Okey, tetapi menariknya dia bukan katakan yang katakan yang kalau mereka katakan raja itu adalah Tuhan, itu mereka katakan sesuatu yang bodoh. Tidak. Tetapi syatatan ni bermaksud the idea itself untuk fikir, kalau kau tak fikir yang ada Tuhan selain Allah tu, that idea tu sebenarnya adalah idea yang jahil. Idea yang bahasa kasarnya idea yang bodoh, yang tak masuk akal langsung. So kenapa kau boleh terfikir macam gini? Tak masuk akal. Nonsense, mengarut, tak masuk akal. That idea itself. Okay? So itu yang mereka katakan, laqad qulna idzan syatatan, tak masuk akal benda-benda ni semua. Okay? Jadi apabila seorang mengatakan Tuhan itu selain Allah, ia membawakan idea yang jahil.
Dan mereka katakan ini depan raja kan, depan raja. Seolah-olah mereka katakan, kau nak suruh kita cakap kau ni Tuhan kita ni. Kau tahu tak, benda tu sebenarnya mengarut. Kau cakap apa ni? Kau cakap benda mengarut, kau raja tau kau cakap benda yang mengarut. Dia kira macam go against, dah kata tak nak mengaku. Tak nak, kita kalau dah marah tak nak mengaku, diam sudah lah kan. Tak, dia tak nak mengaku. Dikatakan lagi itu adalah idea yang jahil. Okey? Lalu kira ini adalah kira macam kisah yang satu-satunya benda yang hebat yang Ashabul Kahfi lakukan. Lalu apa? Dan menariknya, kan saya tadi dah cakap kan, sebelum kisah ini diturunkan dalam Al-Quran, kisah ini dah ada banyak versi. Dan versi ini dipadam di dalam sejarah-sejarah yang lain. Okey, dalam sejarah yang kita baca sikit dekat dalam buku kan, yang tadi saya baca peringkat terakhir, peringkat yang atasnya. Okey, terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Namun begitu, Ibnu Katsir menyanggah dengan mengatakan ia berlaku sebelum ajaran Nasrani lagi, dengan hujah yang menunjukkan bagaimana para pendeta Yahudi berpegang kuat kepada peristiwa ini sehingga pada zaman Nabi. Selaras dengan sebab penurunan surah Al-Kahfi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Quraisy Mekah. Antara persoalannya adalah mengenai Ashab Al-Kahfi. Okey, ini kita dah bincangkan awal-awal kan. Kita katakan salah satu sebab penurunan surah Al-Kahfi ini kerana soalan orang-orang musyrikin yang mereka dapat daripada si pendeta Yahudi ni. Okey, si so-called macam imam Yahudi ni. Okey. Tetapi banyak ahli-ahli tafsir yang lain katakan Ashabul Kahfi ini memang di bawah ajaran Nabi Isa. Okey, kerana kalau mengikut sejarah-sejarah, kalau mereka kaji Ashabul Kahfi ni hidup zaman bila, siapa raja yang sedang mentadbir katakan itu, ianya kebanyakannya mengatakan ianya berlaku selama 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kalau 600 tahun sebelum kelahiran Muhammad, maknanya memang zaman Nabi Isa. Okey, tetapi ini yang kita katakan tadi, ingat tak lagi ayat berapa saya tak ingat ayat sebelum ni. Mari kita tengok ayat mana. Ni Ayyul Hizbaini. Ingat tak? Ayyul Hizbaini, yang mana mereka ini terbahagi kepada dua golongan. Mereka bercanggah pendapat. Ingat tak kita bincangkan soal tu? Apabila mereka bercanggah pendapat, bukan bermakna mereka perlu bermusuh di antara satu sama yang lain. Lalu dalam ilmu tafsir ini, para tafsir, para mufassir ini apabila mereka keluarkan tafsiran mereka ada hujah-hujah yang menyokong. Lalu dalam Ibnu Katsir memilih ataupun berpendapat berpegang kepada hujah yang mengatakan Ashabul Kahfi ini bukanlah berada di bawah ajaran Nabi Isa, malah sebelum itu lagi. Tetapi para mufassir-mufassir lain banyak berpegang kepada Ashabul Kahfi ini di bawah ajaran Nasrani. Okey, kenapa pula si pendeta Yahudi ni sibuk nak suruh Nabi jawab kisah yang bukan dari kalangan mereka? Kerana hujah para mufassir kata ini mereka bawa ajaran Nasrani hanya untuk complicate the situation saja. Nak menyusahkan hidup Nabi lah senang kata. Okey, ala kulli hal, apa-apa pun mereka ni ajaran Nasrani ke ajaran apa pun, tak ada kena-mengena dengan kehidupan kita, tak ada kena-mengena dengan poin sebenar Allah bawakan kisah ini. Itu yang kita nak kena faham. Tak perlu kita bergaduh kerana masalah-masalah yang sebenarnya tak membawa apa-apa faedah. Okey, yang penting kita ni agama Islam tu dah lah. Okey. So, jadi dekat sini saya nak bawakan kepada semua sekalian yang kita ni kena meraihkan pendapat-pendapat yang berbeza. Okey, asalkan tidak melanggar akidah, cukup. Okey, jadi tidak kisahlah mereka ini agama Nasrani atau tidak, doesn't matter. Okey? Kat mana kita tadi? Okey, jadi dalam versi-versi yang lain, kisah ini yang mereka katakan Tuhan ini, mereka raja itu bukan Tuhan mereka, dipadam, tidak dimasukkan. Itu yang orang-orang mereka ni, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ni, apabila Quran turunkan kisah Ashabul Kahfi ini, hatta sehingga sekarang bila saya dengar ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang dekat overseas ni kan, ustaz-ustaz yang daripada western, ulama-ulama daripada western side, kalau tengok komen
Nanti adalah orang-orang Kristian yang komen, this is the kira macam the untrue version of the people of cave. Ini bukan kisah yang sebenar. Sebab daripada sudut mereka lain apa? Versi mereka adalah lain. Itulah yang datang Quran ni tak betul dan sebagainya. Okey, sebab dalam Al-Quran, kira kalau kita kaji Bible, apa yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran sebenarnya dalam Bible pun ada. Cuma ada yang sama, ada yang bercanggah. Okey? Okey. Jadi dekat dalam ayat yang Allah bawakan, mereka ini mengaku sesungguh-sungguhnya. Jadi macam mana kita tahu, dah berapa sekarang? Macam mana kita tahu sikit lagi. Macam mana kita tahu yang mereka katakan ini bukan dengan raja sahaja. Bukan depan raja saja. Kerana ayat seterusnya Allah katakan apa? Haulai, ini pun masih kata-kata daripada Ashabul Kahfi. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi aliha. Haula. Ni waktu ni ketika ni mereka berkata sesama sendiri, kaum kita itu, haulai, mereka ni semua, kaumuna, kaum kita ni, ittakhadhu min dunihi aliha, menyembah beberapa tuhan selain daripada Allah. Laula ya'tuna alaihim, sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata bisultanin bayyin, yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Faman azlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mereka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okay, jom kita zoom in. Okey. Jadi ketika mereka bicara dengan raja kan, yang tadi kata Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan idh qulna idzan syatatan walau qulna idzan syatatan. Mereka katakan itu semua di depan bukan hanya raja tetapi di khalayak ramai. Buktinya sesama mereka itu, mereka mengatakan haula, kira macam bisik-bisik dengan one another tau. Haula ini maksud mereka yang ramai. Okey, merujuk kepada qaumuna. Okey, ketika mereka bicara dengan raja tersebut, ada ramai orang yang di situ menyaksikan perbicaraan mereka. Matangnya, kira macam bijaknya Ashabul Kahfi ini. Kita kalau dalam court, kita dekat kandang tu, boleh tak kita marah orang-orang yang tengah tengok tu? Boleh tak? Apa jadi judge semua? Aku diam sebelum aku tangkap kau. Betul tak? Tak boleh. Tapi tengok dekat sini. Selalunya kita yang tengah bicara ni, yang dibicarakan yang sesungguh-sungguhnya nak buktikan kita benar. Betul tak? Kita tak salah. Nak kena proof kita punya innocence. Tetapi tengok dekat ke sini kata apa? Haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka ini menyembah selain daripada Tuhan. Kan dia katakan kalau sembah selain Tuhan, nak katakan Allah ini selain Tuhan ini selain Allah adalah perkara yang mengarut. Kalau dia kata apa? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mereka nak katakan Tuhan tu bukan Allah. Datangkanlah bukti yang nyata. Lah, ada sungguh orang ni yang tak sembah Allah ni, tak beriman kepada Allah yang suruh buktikan nyata. Buktikan apa? Kira kita kalau berpegang, kalau saya tanya apa bukti awak cakap Islam ni adalah agama yang benar? Saya tanya, dia jawab lah. Apa buktinya? Apa panduan kita? Quran. Kita ada Al-Quran, kita ada Sunnah Nabi. Itu adalah pegangan kita. Tetapi mereka ini katakan raja ni Tuhan mereka. Apa pegangan mereka? Ada manual ke dalam tu? Manual mengatakan raja tu Tuhan? Tak ada. Mereka lakukan kerana itu adalah turun-temurun. Oh, kata okey, kau duduk sini kan, kau kena ngaku Tuhan tu raja. Raja tu Tuhan. Kan? Sama lah, betul kan? So, mereka ikut begitu sahaja. Tapi tak ada bukti yang nyata, tak ada dalil yang nyata mengatakan itu adalah Tuhan. Tak ada. Mereka ikut-ikut je, mereka ni semua. Ikut-ikut je. Sembah berhala. Kalau sembah berhala sekalipun, apa bukti berhala tu yang jadikan mereka? Mereka jadikan berhala tu adalah. Betul tak? Apa bukti? Datangkan bukti. Jadi, Ashabul Kahfi ni mereka dah katakan benda ni syaitan, benda ni mengarut. So kalau kau nak cakap aku salah, aku dah kenalkan Tuhan aku siapa. Tuhan aku ini yang mentadbir langit dan bumi. Dan mereka dengan mata kasar mereka nampak langit dan bumi. Nampak tak? Nampak. Okay, itu adalah bukti kekuasaan Allah SWT. Tapi kau katakan Tuhan apa bukan Tuhan itu bukan Allah.
dan raja ni adalah Allah, buktikanlah. Apa bukti yang kau nak bawa? Tak ada. So tak ada. Jadi bijaknya Ashabul Kahfi ini, dia yang suruh orang-orang ni yang tak nak beriman kepada Allah ni, suruh datangkan bukti. Beraninya mereka. Kan berani, ya Allah, kalau kita dah kata-kata kat situ kan. Beraninya mereka ini. Okay, bukan dia orang yang nak proof orang innocent, tapi dia orang suruh orang-orang yang ini yang proof orang innocent. Proof yang datangkan bukti yang mereka ini tidak kenapa mereka tidak beriman kepada Allah. Okay, lalu mereka sambung, faman azlama, siapa yang lebih zalim sebenarnya ni, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, yang berdusta di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan dah kira mereka, orang kata macam perfect ending ya dalam this speech. Tuhan kami ni Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Dan kami tidak akan sekali-kali menyembah selain daripada Allah. Okey, dan sekiranya kami katakan Tuhan itu bukan Allah, itu adalah perkara yang paling tidak masuk akal, paling mengarut. Dan kamu ni semua yang tak menyembah Allah ni, mana buktinya? Mana buktinya mengatakan Tuhan itu bukan Allah? Dan tak ada yang lebih zalim dari yang mengatakan sedemikian. Tak ada yang lebih zalim yang tidak mengakui ketuhanan dan tidak mengakui Allah itu adalah Tuhan. Bijaknya mereka ini. Lalu apa jadi? Jadi dah macam itu kan. Ini semua kuasa Allah lah. Boleh jadi jangan raja tu bunuh mereka saat Allah dah macam benda dah go against si raja ni kan. Dan raja tu raja yang sangat zalim. Selalunya raja yang zalim tak akan bagi peluang. Lalu raja ini sebab dia nak buktikan kekuasaannya juga, apa yang dia suruh, dia bagi masa untuk mereka ini ubah fikiran mereka. Itulah yang mandan. Kemudian Allah datangkan ilham kepada Ashabul Kahfi ini untuk melarikan diri. Kerana dah tak ada apa yang mereka boleh lakukan. Kalau contoh Ashabul Kahfi ini 5 orang, contohlah 5 ke 6 orang, mana nak lawan berapa ramai orang kat situ dengan kekuasaan yang raja tu pegang. Sebab mereka hidup dalam kerajaan si raja tu. Mereka tak boleh lawan. Jadi maka Allah suruh mereka larikan diri mereka. Dan itulah petunjuk-petunjuk yang Allah beri kepada mereka. Mana nak lari, mana nak sembunyi dan sebagainya. Okey. Jadi dekat sini mereka itu kira ini semua ni adalah jawapan daripada doa mereka itu. Okey, diorang minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam.